بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih yang dihormati barisan kepimpinan Jawatankuasa Surau Abu Talhah, Bangsa Puri Rosana Villa, Putra Perdana, Tuan Imam, Tuan Muazzin, Tuan-tuan guru, para pelajar, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, ahli qaryah Surau Abu Talhah yang dikasihi dan dihormati sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hujung minggu ini dapat berhimpun dengan limpahan ramai jemaah yang hadir ini, tidak kira muda ataupun tua ataupun kanak-kanak. Mudah-mudahan perhimpunan kita pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan dengan izinnya juga salah satu di antara kaedah dan cara untuk kita memohon pada Allah. Mudah-mudahan inilah pertemuan yang Allah janjikan dengan pertemuan rahmatnya, insya-Allah. Hadirin dan hadirat kasih Allah sekalian, bila sebut tentang Maulidur Rasul, sinonim di tanah air kita sudah pasti ianya akan disambut pada bulan Rabiul Awal, yang akan disambut oleh seluruh umat Islam, tidak kira di mana juga berada, di selatan, utara, timur ataupun di pantai, di Lembah Kelang ini. Maknanya apa? Maknanya ini adalah situasi yang kita patut banggakan, supaya kebaikan untuk terus mengenal baginda sallallahu alaihi wasallam, satu acara yang memberikan kekuatan kepada kita walaupun ada suara-suara sumbang mempertikaikannya. Inilah di antara metod tuan-tuan ya. Metod ni apa? Kaedah untuk kita suburkan kepada generasi-generasi muda di hadapan saya ini. Mudah-mudahan mereka terus kenal siapa? Mereka kenal nama insan bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Ghalib bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir bin Malik bin An-Nadir bin Kinanah bin Kuzaimah bin Mudrikah. Insan ini tuan-tuan kasih Allah sekalian, yang Allah berikan kelebihan yang menjaga keturunan baginda sehingga ke Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ini berarti apa tuan-tuan puan-puan sekalian? Menggambarkan kepada kita insan bernama Muhammad bin Abdullah ini bukanlah insan yang biasa-biasa, dia luar biasa. Kalau kita setiap hari pun kita ada idola kita, ada mereka yang jadi ikon dalam hidup kita untuk jadi contoh. Contoh yang terbaik ini perlu diteruskan, disemarakkan. Kerana dalam dunia ini, carilah di mana sekalipun, walaupun dia seorang pemimpin yang ulung, tidak dapat menandingi nama insan bernama Muhammad bin Abdullah ini. Hanya seorang insan ini sahaja yang dibukukan, yang disirahkan kehidupannya bermula sebelum kelahiran sampai ke akhir hayat baginda. Ini sahaja tuan-tuan yang ada di dunia ini dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum, dalam kitab yang seumpama dengannya. Kitab-kitab muktabar yang telah diiktiraf oleh para ilmuwan sarjana, para sejarawan, untuk apa? Menjadi rujukan umat Islam supaya kekal terus berpegang teguh dengan nama insan bernama Muhammad ini. Bila adanya tuan-tuan, adanya qasidah, paluan-paluan kompang yang kita ambil keberkatan, mudah-mudahan jadi sunnah dia, untuk meraihkan kegembiraan, kerana orang paling gembira saat Muhammad bin Abdullah ini lahir, siapa dia? Di ahli neraka. Siapa dia? Abu Lahab, bapa saudara Nabi, insan paling gembira bila disebutkan bahawa telah lahirlah seorang putera Abdullah. Abu Lahab, insan paling gembira. Kalau kita tak gembira tuan-tuan, lebih teruk dia Abu Lahab kita ni. Maknanya apa? Ibrah dia,
insan yang confirm masuk neraka pun sangat gembira sampai tahap dia memerdekakan hamba dia. Abu Lahab sangat gembira dengan kelahiran Muhammad bin Abdullah, seorang anak lelaki yang Abu Talib, iaitu bapa datuk kepada Nabi Muhammad, sangat gembira di atas kelahiran cucunya, yang cucunya ini memberikan gambaran seorang insan yang agung, dimuliakan Allah. Dan banyak perkara-perkara irhas berlaku zaman baginda lahir sampai ke akhir hayat baginda sebelum Nabi diangkat sebagai Rasul. Perkara-perkara irhas yang luar biasa berlaku zaman Nabi. Ketika Nabi hendak diambil oleh Al-Halimah daripada Bani Sa'ad, Halimatus Sa'adiyah, nak mengambil seorang lelaki, baby lelaki ini untuk disusukan. Tujuannya apa? Tujuannya mudah-mudahan ada sedikit keberkatan, bertambahan harta benda, kerana Halimah As-Sa'ad ini, Halimatus Sa'adiyah ini daripada keluarga yang miskin. Lelakinya, suaminya tidak mampu. Saat itu berlaku di kampung As-Sa'ad ini berlakunya keadaan yang kemarau. Bila kemarau, kebiasaannya orang Arab zaman dahulu, tuan-tuan, mereka akan ambil bayi-bayi untuk disusukan. Di antara amalan-amalan orang Arab untuk menguatkan tubuh badan bayi-bayi mereka terhindar dari penyakit-penyakit yang ada, mereka akan carikan ibu susuan untuk disusukan oleh ibu susuan tadi. Kemudian mereka akan membesar, bayi tadi membesar dengan baik, ada imunisasi yang kuat. Itu kelebihan susu ibu yang original. Tak kira sampai ibu sendiri kandung ataupun ibu susuan, dia memberikan manfaat. Inilah yang Islam syariatkan, tempoh penyesuaian bagi seorang bayi itu dalam tempoh 2 tahun. Yang terbaik 2 tahun untuk membangunkan tulang yang kuat, untuk memberikan tubuh badan imunisasi yang baik dengan susu ibu, tuan-tuan ya. Namun realitinya akhir ini banyaknya susu lembu. Ibu sudah hilang, jadi lembu. Inilah menjadi kesannya. Bila mana teknologi semakin mendominasi kehidupan kita, tuan-tuan puan-puan sekalian, ada kelebihan, ada kekurangan. Kalau tak ada mikrofon ini, teknologi mikrofon ni, sudah pasti penceramah akan menjerit kuat-kuat. Balik ceramah dia demam. Sebab apa? Tak ada mikrofon. Ini di teknologi yang Allah berikan, yang syariat i'tiraf. Jika memberikan manfaat kepada agama, ia jadi perkara al-ibahah, harus. Hari ini kita meraihkan Maulid Rasul dengan membuat persiapan yang cantik. Ada bunga telur dia, bunga manggarnya, siap. Ini adalah uruf, adat tempat kita. Menyalahi syariat? Tidak. Tidak. Uruf dia masih lagi diterima sebagai uruf yang baik. Sebab kita nak suburkan kecintaan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dengan atu cara program-program. Umpamanya lah kalau pengurusi surau ini dijemput datang ke surau, tuan-tuan ya, tak tahu sebab apa. Tiba-tiba tuan-tuan perempuan berduyun-duyun datang ke surau, dipaksa untuk nyanyi Happy Birthday to you. Siapa? Pengurusi. Mahu dibakar surau ni. Tapi bila sebut program Maulid Rasul, insya-Allah program ini paling tidak pun, walaupun dikatakan bid'ah, tetapi al-hasanah yang diiktiraf oleh jumhur ulama, perkara-perkara hasanah, faman ya'mal misqala zarratin khairan yarah. Amalan-amalan yang sekecil atom itu pun, walaupun amalan itu sunnah ataupun amalan itu al-hasanah, sekecil atom sekalipun, Allah tetap akan catat dalam buku amalan kita, dan Allah tetap akan paparkan di layar di mahsyar nanti. Maknanya apa? Sekecil ini pun, tuan-tuan, untuk menyuburkan jiwa anak-anak muda kita mengenal nama Muhammad bin Abdullah ini. Yang disebut nama ini, tuan-tuan, sampai tahap Jibril AS ketika saat Nabi naik nak melangkah ke mimbar, celakalah bagi mereka yang disebutkan nama Muhammad tidak disambut dengan sallallahu alaihi wasallam ataupun berselawat kepada baginda. Maka Nabi pun menjawab amin. Maknanya nama ini, tuan-tuan, memberikan satu fenomena yang luar biasa. Hingga ke Yaumul Ba'as, hari kebangkitan nanti, kita tetap cari nama Muhammad bin Abdullah ini. Tak cari pun suami kita, walaupun suami itu ada 3, 4, 5 nama isteri sekalipun, ke akhirat tetap cari Muhammad bin Abdullah. Sebab apa? Syafaat. Syafaat. Tak kisahlah, tuan-tuan, nak jadi abang Tesla, tak Tesla pun terpulang lah. Tetapi bila cintakan kepada Nabi ini, menggambarkan kepada kita bahawa untuk menyuburkan hidup kita setiap perjalanan kita. Supaya apa? Supaya setiap langkah yang kita langkahkan adalah sunnah.
Sunnah bagaimana tuan-tuan? Kita nampak sunnah janggut aja. Ya? Janggut ini boleh hilang? Boleh. Tapi saya bela janggut sebab ini saya mampu. Tuan-tuan, ke mana pergi pun lagi tak dicukur, insya-Allah duduk kat situ. Dan saya berniatlah mudah-mudahan sunnah Nabi ini bukti kecintaan kepada Nabi. Sebab apa tuan-tuan? Saya berkhidmat hari ini, saya berkhidmat di Maritim. Di Maritim. Bila di Maritim tuan-tuan pergilah ke Maritim tersebut, bagi anggota cukur janggut itu wajib. Mereka tak boleh simpan janggut, tak boleh simpan misai. Sebab puasaan. Tapi yang paling berani kat situ, siapa yang paling berani simpan janggut siapa? Saya seorang aja. Tak ada siapa berani paksa tuan-tuan. Maknanya apa? Saya bukan anggota. Ini berarti apa tuan-tuan? Berarti sebanyak mana pun amalan-amalan sunnah yang kita buat itu, paling tidak antara amalan-amalan walaupun dia dibuat saya riak sekalipun, rasa bangga sekalipun, ujub sekalipun, Allah tetap balas amalan tersebut dengan hasanah yang terbaik. Apakah amalan tersebut? Bukan poligami tuan-tuan, bukan. Apa dia? Selawat pada Nabi. Buatlah banyak mana sekalipun, berlali satu pada pangsapuri ini. Ya Hana, tak pakai baju lah tu. Boleh. Itu orang gila lah. Maknanya apa? Kalau nampak Pak Imam esok tak pakai baju, lari Ya Hana luar ni, tangkap dulu Pak Imam ni. Takut sesat dah. Ini berarti apa tuan-tuan? Berarti selawat Nabi di antara amalan yang paling ringan yang patut kita amalkan. Yang kita amalkan setiap masa, setiap saat, setiap ketika, insya-Allah. Kalau kita rasa stres, rasa ada masalah, selawatlah. Kita rasa buntu, rasa sampai tahap nak bunuh diri, selawatlah. Sebab tuan-tuan, manusia ini ajaban li amri mukmin, ajaibnya urusan orang-orang mukmin ini. Bila datangnya musibah ataupun bala bencana, umat orang mukmin ini bersabar. Sangat ajaib. Dia tak bunuh diri tuan-tuan, tak bunuh diri orang mukmin. Sebab apa? Aku ni Islam. Sebab antara amalan-amalan yang paling dilaknat Allah adalah bunuh diri. Ini berarti kepada kita bahawa semua amalan-amalan yang kita buat, tujuannya apa tuan-tuan perempuan sekalian? Bukan untuk membangga diri. Saya berceramah hari ini, belum tentu Allah terima apa yang saya perkatakan. Kerana kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Kemukaan yang besar si Allah bagi mereka yang pandai berkata-kata, mengajak ke arah kebaikan tapi tak beramal. Na'udzubillah. Umpamanya. Apatah lagi ya tuan-tuan perempuan hadir hari ini, kita bermohon pada Allah mudah-mudahan pertemuan kita hari ini, saya pernah nampak muka Wak yang handsome hari ini. Okey, sebab biasa kelas dia Wak sempoi je. Hari ni handsome pakaian dia. Saya nampak tuan kita berjubah, cantik segak. Mudah-mudahan ya Allah insan-insan ini pernah hadir ke surah Abu Talha pada hari Ahad 10.30 pagi ini untuk meraihkan Maulid Rasul. Mudah-mudahan inilah di antara kita punya saham nak buktikan kepada Allah, ya Muhammad kami umatmu, ya Muhammad bagilah kami syafaat, ya Muhammad kami inilah yang ada. Sebab Nabi SAW pernah pergi ke sebuah perkuburan. Di kubur tersebut Nabi seperti biasa mengucapkan salam kepada ahli kubur, mengucapkan sejahtera dan mendoakan keampunan. Ini di antara sunnah kita tuan-tuan perempuan sekalian. Lalu di taman-taman kubur tuan-tuan bagikan salam, kemudian doakan kebaikan untuk mereka. Dan di situ juga Nabi menyatakan bahawa wahai ahli kubur, kamu telah pergi mendahului kami dahulu dan insya-Allah kami akan juga menyusul nanti. Pergi ke kubur ini tuan-tuan tujuannya untuk apa? Untuk rasa insaf, ambil pengajaran kita juga akan mati. Bila kita akan mati, banyakkanlah amalan. Sebab setiap amalan itu tak confirm Allah terima amalan kita, Allah akan terima dan kita masuk syurga, confirm tidak. Banyak orang beramal tetapi rupanya amalan itu hanyalah membayar hutang-hutang di mahsyar nanti. Nampak dia soleh beramal, tiba-tiba datang depan Allah, ya Allah, tak ditimbang, kenapa teruk sangat amalan jadi ringan, menjulang ke atas, yang berat tu dosa dia. Kenapa? Kenapa tuan-tuan puan-puan sekalian? Kenapa? Paling banyak kerana membawang. Paling banyak. Tuan-tuan puan-puan tengok saya depan ni, Ustaz janggut ni kan ada membawang belakang dah. Contoh dia. Sebabnya amalan-amalan kita buat ini, jangan kita rasa mendabik dada. Amalan itu confirm, aku ahli surau, aku ahli masjid, ibadah banyak, tahajud setiap malam.
Jangan confirm kita yakin akan jadi suci ataupun takabur. Antara punca utama iblis Azazil ini ditendang terus keluar daripada syurga sebab apa? Takabur, ujub diri. Tuan-tuan, kita ni yang tak banyak amalan pun tiba-tiba rasa banyak amalan bulan Ramadan, rasa hebat dah. Kalau Pak Imam mujur baca Qul Huwallah, kalau Pak Imam baca Al-Baqarah dekat pertama, dekat kedua Ali Imran, confirm Pak Imam seorang-seorang kat depan. Sebab apa? Kita suka diskaun. Umat Islam suka diskaun amalan ini. Kalau bulan puasa lagi suka diskaun. Kan, kalau cepat raya lebih seronok daripada cepat puasa. Kena malam raya diumumkan, esok pagi kalang kabut dah memaki hamun satu negara. Ini menggambarkan bahawa mentaliti kita untuk jadi umat yang terbaik beramal dengan ilmu. Kita bawa amalan tadi ke mahsyar, ya Allah, aku beramal banyak. Hari ini bagi sedekah paling banyak, ya Allah, mana amalan-amalan aku? Kenapa banyaknya dosa sampai tahap berat daripada amalan yang baik? Kerana di situ innamal a'malu binniyat. Setiap amalan bergantung dengan niat. Tuan-tuan puan-puan nak melangkah ke rumah Allah tadi ni, niat tak niat? Niat yang baik untuk bukti kecintaan kepada baginda. Kena buat program tuan-tuan. Kena buat program. Kalau tuan-tuan ya, kitab Ar-Rahiqul Maktum setebal ni, agak-agak baca kat rumah, boleh khatam seorang-seorang. Boleh? Tak boleh. Saya baru baca 2-3 muka dah. Oh, ngantuk lah. Ar-Rahiqul Maktum. Bukan novel Korea K-pop kan. Kitab Ar-Rahiqul Maktum terpesebal ni tentang sirah Nabawi. Kalau kita baca seorang-seorang di rumah, insya-Allah tak akan dapat apa-apa. Hanya dapat ju' wal atash, letih dan lapar je. Itu pentingnya hadir ke majlis ilmu. Supaya paling tidak tak banyak pun terjentiklah di hati kita, ya Allah, silap rupanya selama ini, ya Allah. Aku cintakan Nabi, tetapi tersilap, aku ada ujub dan takabur. Paling banyak selawat dia bawa, dia punya apa? Dia bawa dia punya tasbih tu. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Dia bawa puluh kili tinggi. Buat apa tu? Selawat. Nampak? Nak riak kan? Kata buat pahala juga. Sehabis sibuk dia riak tu, dia tibai member tu. Engkau malas nak tak nak selawat? Banyak cakap. Pula. Sempat tibai lagi member tu. Maknanya apa tuan-tuan? Amalan-amalan yang baik tadi jangan disulami dengan amalan-amalan yang dosa. Bila buat kebaikan, satu, jaga hati kita. Setiap manusia tuan-tuan, kita manusia yang waras akalnya. Siapa pun kita, apa pun kita, kalaulah kita dicemuh, diumpat, dimaki hamun, confirm kita akan rasa marah. Betul tak? Betul, confirm. Tetapi itu jugalah yang dididik oleh Nabi. Nabi hanya marah pada perkara-perkara yang melanggar syariat Allah. Apa yang tak dibuat oleh kafir Quraisy kepada Nabi tuan-tuan? Nabi tengah sembahyang, tiba-tiba tengah sembahyang dicampaknya uri unta di atas badan Nabi. Agak-agak Pak Imam tengah hari nanti sembahyang zuhur, Pak Imam tengah sembahyang, kita campak apa dia? Sampah, tong sampah ke tengkuk Pak Imam. Apa jadi? Apa jadi tuan-tuan? Dah pasti Pak Imam marah. Memang bukan Pak Imam masuk ICU, kita masuk ICU. Kesannya apa? Apa juga kejahatan yang dibuat oleh kafir Quraisy zaman Nabi di luar batasan. Sumayyah yang kita nyanyikan, Sumayyah, sedap lagu tu. Kalau saya nyanyi hujan nanti. Maknanya apa? Sumayyah itu seorang wanita tua yang beriman, terima ajaran Nabi. Sumayyah ini terima ajaran Nabi, tetapi ditangkap oleh dia punya tuan dia, seorang hamba ini, di kalangan siapa dia? Abu Jahal. Yang teruk tak teruknya ni, termasuk situ Abu Sufyan sekalipun, teruk tak teruk, Sumayyah enggan meninggalkan ajaran Muhammad ini sampai disula tembus ke tenggorok dia. Nabi cukup marah. Apa salah Sumayyah? Terima amalan saja, terima ajaran Nabi saja, disula tuan-tuan sampai ke tenggorok. Dahsyat tak dahsyat perjuangan orang terdahulu. Apa lagi yang berlaku? Bilal bin Rabah di tengah padang pasir yang panas dihempap dengan batu yang besar. Kalau kita bagaimana tuan-tuan? Kena jemur kat luar panas. Nak tinggalkan Islam ke tidak? Confirm tinggalkan. Sebab apa? Tak tahan. Tapi itulah jiwa umat Islam zaman dahulu yang Nabi didik dan asuh. Jadi sahabat-sahabat Nabi peneruskan kepada penyebaran agama dalam syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan terlampau jumud dalam beragama sangat tuan-tuan. Sebab kita kena sentiasa bersangka baik. Kita beruntung dan bersyukur Allah lahirkan, takdirkan dalam sebagai seorang Muslim. Sahabat kita tuan-tuan. Sebab saya pernah perkatakan dalam kelas saya pernah berjiran dengan seorang
non-Muslim, hampir 10 tahun tuan-tuan, dan dia sangat kuat agama dia. Bila kuat agama tuan-tuan, bukan non-Muslim ini, dah pasti ada pembakaran colok. Setiap hari pagi subuh istiqamah, solat subuh lebih awal daripada saya. Okey, bangun nak maghrib tetap beramal dengan colok dia. Memang kuat bau itu masuk ke rumah saya. Tapi adakah boleh saya tuntut dengan dia, hak aku kau langgar? Tidak. Sebagai seorang Muslim, sebagai seorang yang berilmu, kita anggap dia mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Kalau Allah berikan hidayah, orang hebat beragama ini masuk Islam, Masya Allah. Tetapi doa saya tak makbul tuan-tuan. Tak makbul sampai saya pindah. Cuma yang terkesan di hati saya bersabar di atas apa juga yang dia buat. Saya mendoakan mudah-mudahan, ya Allah, saya tidak menzalimi hak dia walaupun dia non-Muslim. Bila sebagai seorang Muslim yang Nabi ajarkan kepada umat Islam, kita perlu tunaikan hak jiran kita. Hak jiran seorang Muslim, dua hak dia. Pertama, hak apa? Hak keamanan untuk dia. Dan yang kedua, hak sebagai seorang Muslim. Ada berlaku tak tuan-tuan? Viral, ada berlaku. Ahli masjid, jiran dia bela apa? Bela kucing. Kucing tadi tu dilepaskan, memang lari ke rumah kita. Banyak kali berak depan rumah kita, kucing tersebut, dan najis kucing tadi terpaksa jiran tadi bersihkan. Sudah pasti dia akan mencemuh walaupun dia ahli masjid. Dan terakam apa yang dia buat dengan CCTV, diambil dengan skop tarik tadi, dicampak balik ke pagar tuan kucing tadi. Mana akhlak ahli masjid? Yang sepatutnya solat, inna solata tanha anil fahsya wal munkar. Dan hanya dengan sesungguhnya solat itu, dia akan menahan kita dari perkara-perkara yang fahsya. Ambil tarik kucing, balik ke rumah orang, fahsya. Dan perlu diingat kepada tuan-tuan kucing, si Uyin, Pussycat, tolong jaga betul-betul. Tuan-tuan boleh berhabis duit puluh ribu, beratus ringgit beli pasir dia. Okey, beli pasir dia mahal tuan-tuan, beli makanan dia. Kalau tuan-tuan puan-puan ambil makanan kucing tadi, bagi suami makan, nak makan tak makan kucing tadi, friskies tadi? Tak nak makan. Tapi pernah berlaku, ada orang tersilap beli, dia ingat makanan manusia, beli friskies. Makan pagi, dia ingat apa dia, macam Coco Crunch. Masuk siap susu, makan, rupanya kucing, biskut kucing. Maknanya apa? Baik tuan kucing, baik jiran kucing, berhati-hati. Hak jiran kena ditunaikan. Walaupun non-Muslim tadi tuan-tuan, alhamdulillah, asbab bersabar, kita santuni dia. Ada buah tangan, kita pergi outstation, pergi mana balik kampung, kita beli, bagi pada dia. Apa benda yang tak boleh makan, jangan bagi. Kalau di India, jangan bagi makanan, masakan daripada daging-daging lembu. Hormati dia, walaupun dia beragama begitu. Bila amalan akhlak yang Nabi berikan, saya cuba amalkan tuan-tuan. Doa saya tak makbul, dia tak masuk Islam pun. Tapi saya cuba berakhlak seperti akhlak Nabi, menghormati hak dia. Mudah-mudahan jangan di mahsyar nanti saya selangkah nak masuk syurga, tarik, sabar dulu Tok Janggut, masuk dalam balik. Saya bimbang. Bimbang sebab apa? Bimbang tarik nak hak dia. Masa aku jadi jiran engkau, wahai Janggut, kenapa engkau tak tunaikan hak aku sebagai jiran walaupun non-Muslim? Apa dia? Jangan pecah keamanan. Dan maknanya jangan ganggu gugat keamanan dia nak duduk sebagai jiran kita. Dan yang paling terkesan tuan-tuan, kita berakhlak Nabi. Apa berlaku? Saat saya nak pindah, dan cara mengejut, pindah rumah lain, dia boleh menitiskan air mata. Allahu Rabbi. Kalau saya pindah pun, ada jiran yang lain, yang Muslim mungkin, pindah, alhamdulillah pindah juga Tok Janggut ni. Nampak apa? Dia tak suka kita. Tapi dia menitiskan air mata. Kenapa pindah? Terkesan di hati saya, ya Allah, indahnya akhlak Muhammad, indahnya akhlak Nabi. Amalkan akhlak Nabi, rupanya ada orang ambil perhatian. Memang penat tuan-tuan, nak jadi letih, memang penat. Orang maki kita sekali, sabar. Inilah yang dipesan oleh Luqmanul Hakim kepada anak dia. Wahai anak-anakku, dia berkata bahawa Luqman kata apa? Jika kamu nak uji seseorang, kamu jumpa seorang itu yang kamu tidak kenali, kamu terus maki hamun dia, marah dia sepuas hati kamu. Kemudian tunggu apakah respon dia. Kalau dia tidak membalas kemarahan kamu, tidak balas caci maki kamu, dan dia tidak tahu kamu balik, kamu peluk dia erat-erat, jadikan dia sahabat. Orang ini dia amal sunnah Nabi, sabar. Tapi kalau dia maki hamun balik, dia caci kita balik, dia hina kita balik, cepat-cepat kamu lari pergi jauh-jauh. Kenapa? Kerana orang yang membalas kejahatan dengan kejahatan bahaya bagi kita.
Ini pentingnya pilih kawan. Kawan paling kuat memberi kesan dalam hidup kita. Kalau kita masuk dalam grup selebriti, kita pun berlagak nak jadi selebriti. Okey. Saya masuk dalam grup sekejap, ustaz-ustaz selebriti. Oh, kita pun rasa gegar jalan kan. Padahal tak kenal kita pun. Sebab apa? Kita suka ambil pengaruh-pengaruh kawan. Kalau kita dalam grup orang yang baik, insya-Allah kita istiqamah terus baik. Kalau kita terkesan dalam grup yang tak baik, yang banyak kuat sangat dia membawang, insya-Allah kita istiqamah membawang juga. Ini masalah utama. Kawan beri kesan, ustaz, saya tak respon pun, saya tengok je. Dia tengok, dia baca. Kemudian kalau dipanggil ceramah dia kat sini, ceramah sempena parenting skill, dia boleh cerita yang apa dia baca tu. Maknanya apa? Beri kesan juga. Lambat laun apa juga yang tak baik dia akan berkesan. Umpamanya lah adik-adik sini. Adik-adik berkawan dengan siapa? Orang yang merokok umpamanya kawan-kawannya. Memang kita tak merokok, bertahan sungguh-sungguh. Lama-lama dia cucuk sikit. Jomlah Mamat, jomlah Mamat. Tak macho lah. Tak boleh masuk grup lah. Nampak? Akhirnya kita tak kuat. Kita seorang aja terjebak juga. Sama juga begitu. Kalau tuan-tuan berkawan dengan orang yang jual minyak wangi, kita akan dapat bau wangi dia. Kalau tuan-tuan berkawan dengan orang yang tukang kimpalan tu, yang tukang besi, kita dapat apa? Bukan dapat asap, dapat api dia. Berlubang baju kita. Adakah perlu pilih kawan? Daripada kesan itu, pilih kawan yang baik. Tak kisah apa kerja dia pun. Kadang-kadang nampak saja dia soleh, tetapi akhlak dia tak berapa soleh. Kadang-kadang nampak je kerja jaga, tapi akhlak dia Masya Allah, soleh dia tinggi. Sebab sambil dia jaga tu dia bertasbih, sambil dia berselawat. Sebab tak ada apa, dia tunggu saja. Dia baca Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Susahlah saya nak selawat, panjang sangat. Jangan baca panjang-panjang. Pendek-pendek dah lah. Allahumma salli ala Muhammad. Ulang saja banyak kali. Baca banyak kali selawat tersebut. Tak payah tunggu tuan-tuan, tak payah, tak ada kompang lah Ustaz. Nak kompang pula. Tuan tolong bagi nombor telefon, saya nak dapatkan kompang. Belakang ni ada insya-Allah untuk disewa. Boleh? Tidak, promosi je. Siapa berhajat silakan. Insya-Allah tahun depan kita akan buat lebih besar lagi. Tuan pengurusi insya-Allah boleh buat kat luar tu. Alihkan semua kereta tu, pasang kemah besar-besar, kita beriahana kat luar tu. Kan? Buat besar lagi supaya syiar ini besar. Supaya syiar mencintakan Nabi ini terus dihidup wujud. Hari ini di dalam ni saja. Dalam ni saja macam terkurung. Bila terkurung maknanya apa? Syiar ini tak terkeluar. Tapi wujud ada mikrofon di luar. Apa mikrofon pula? Ada apa? PA di luar. Sampai keluar insya-Allah, mudah-mudahan berikan rahmat. Sebab benda baik ini kita kena war-warkan. Kena disebar-sebarkan. Kalau tidak, benda yang jahat akan ambil alih. Benda yang baik ini walaupun pada pandang mata kita tak berapa menarik, kena disebarkan. Dia akan memberikan kesan yang cukup besar dalam masyarakat. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, untuk ubah masyarakat perlukan banyak dihebahkan perkara-perkara ilmu. Sebabnya orang beriman ini pertama kena amalkan tabayyun. Tabayyun ni apa? Kaji dahulu. Dapat cerita penceramah Tok Janggut kahwin lagi. Kena cek dulu telefon, ustaz betul ke ustaz? Jangan tanya Pak Imam tak tahu. Terus tanya direct. Umpamanya lah contoh dia. Ada apa-apa juga isu, kaji dahulu, tengok dahulu. Ni zaman sekarang tak boleh banyak tipu ni. Sebab apa? Boleh Google. Pakcik Google ada. Laju je. Kalau saya cerita depan ini pun kisah yang tipu, tuan-tuan dapat detect. Bohong Ustaz ni. Maknanya apa? Maknanya kesahihan itu lebih diutamakan supaya saya tak sebarkan al-kazib, pendustaan. Nak menceritakan tentang kisah Nabi, saya kena bangunkan satu aura yang bagaimana? Aura dalam jiwa kita. Mudah-mudahan ilmu itu adalah segala-galanya. Sebab wahyu yang pertama, Iqra, bacalah ini tuan-tuan. Apa kelebihan baca? Kelebihan membaca akan mencerdaskan akal kita, menambahkan khazanah kalimah-kalimah untuk kita berbicara. Nak tengok seorang itu berilmu bagaimana? Adakah dengan akhlak semata-mata? Tidak. Akhlak itu utama, adab itu utama yang Nabi anjurkan kepada umat Islam. Yang sahabat Nabi tuan-tuan, saat berperang dah nak mati pun, ketika dibunuh oleh musuh, datang panggil air, datang kepada dia, beri pada sebelah. Dia passing. Sebab apa? Mereka kasih dan sayang kerana akhlak Nabi ajar dengan ilmu yang tinggi. Itu yang nak bangunkan dalam jiwa umat Islam.
Nak berjuang adik-adik sekalian dalam agama ini, jangan dengan semangat sahaja. Dengan semangat adik-adik datang perempuan cantik, adik-adik balik. Percayalah cakap saya. Sebab saya dah pernah melalui banyak kali di Pinang ni. Okey. Maknanya apa? Nak perjuangkan agama ini tidak menjanjikan kapet merah. Saya ulang balik, tidak menjanjikan kapet merah. Tidak menjanjikan paluan kompang dan tidak menjanjikan bunga manggar dan juga bunga pahar ni, walaupun tak dapat nanti kan. Tak menjanjikan. Sebab apa? Sebabnya perjuangan ini menjanjikan pengorbanan yang besar. Nabi sampai tahap menitiskan air mata Nabi, sampai tahap darah Nabi keluar. Andailah saat Nabi berada di Taif, yang Nabi dibaling dengan batu itu oleh kanak-kanak yang diupah oleh orang-orang kafir Taif ketika itu, sampai tahap darah Nabi mancut-mancut, sampai kasut Nabi penuh dengan darah. Kalau saat itu, ya Allah, saya yang janggutnya ada saat itu, ya Allah, saya sanggup depan Nabi, biar saya kena Rasulullah. Kalaulah itu kita boleh letakkan kecintaan bernabi, ya Muhammad, biarlah aku peluk engkau ya Muhammad, perisai Nabi Muhammad. Ini yang nak bangunkan jiwa kita, tuan-tuan. Cintakan Nabi kena kita semaikan dalam-dalam, sebab insan ini yang memberi syafaat nanti. Memang kita cintakan suami kita, pasangan kita, anak-anak kita dan keluarga kita, itu normal. Tetapi sampai tahap Nabi katakan bahawa bagaimana kamu tak mampu untuk cintakan aku lebih daripada ibu dan ayah kamu, kamu tak sampai tahap kamu beriman pada aku. Kena bangunkan jiwa kita, anak-anak kita tadi, walaupun mereka sibuk dengan e-sport seumpamanya, tapi kena tanamkan dalam jiwa mereka. Tak mampu ajar mereka, bawa ke majlis-majlis sambutan Rasul ini. Kemana pergi bawa? Nak dapatkan semangat tu. Sambutan ni buat ini nak buat rasa-rasa. Buat apa Pak Imam? Rasa-rasa. Jadilah sikit pun tak apa. Artinya apa? Nak semarakkan semangat. Buat tarawih tuan-tuan agak-agak. Tak buat kat surau masjid. Boleh buat 20 rakaat? Boleh Ustaz. 2 rakaat sampai subuh. Okey. Sebab suasana itu penting untuk menggalakkan kita beribadah, menggalakkan kita untuk dapat semangat. Kalau tak ada suasana perkumpulan jamaah ini, alaikum bil jamaah ini tak dibuat, dah pasti penyanyi kita pun tak laku. Seorang-seorang kat rumah, ya hanana, seorang-seorang aja. Tak ada orang tepuk umpamanya. Sebab apa? Kita bangunkan anak-anak kita yang berbakat ini talented tuan-tuan namanya. Talent yang Allah berikan, tak semua pandai. Saya tak pandai nyanyi. Tak sedap suara saya. Okey, tak pandai. Ini semua talent-talent tuan-tuan. Nak main kompang ni bukan mudah. Kemahiran yang tak ada pada semua orang. Maka Allah berikan talent ini adalah gifted, anugerah. Talent, skill boleh dibangunkan. Anak kita umpamanya dalam akademik tak apa nak pergi. Tengok talent dia apa dalam kemahiran, support. Sebab almarhum Dr. Yusuf Al-Qaradawi nyatakan bahawa jangan semua umat Islam belajar agama semua. Kena ada sebahagian belajar sains, belajar teknologi, belajar ilmu alat, supaya dia memenuhi, mencakupi keperluan umat Islam. Zaman ayah-ayah ataupun ibu kita dulu, zaman tahun 80-an, 90-an. Kalau 90-an, kalau terpaksa bersalin di hospital, siapa yang sambut? Bukan Doktor Muslimah, Doktor Mutusami. Aib tuan-tuan, aib. Sebabnya apa? Saat itu umat Islam tak lagi menguasai doktor pakar sakit puan, tak ada. Tapi bila Dr. Yusuf Al-Qaradawi datang menyemarakkan fiqh al-awlawiyat, ayuh umat Islam, kita bangunkan mana yang berkelayakan anak-anak kita untuk ambil bidang kedoktoran, silakan support dia. Yang mampu untuk bidang teknologi, baik ICT dan umpamanya, termasuk bidang-bidang yang lain, pembinaan dan atau bidang architecture, silakan. Sebab tak semua orang agamawan diperlukan sangat. Maknanya apa? Seimbangkan antara setiap bidang tersebut supaya keperluan dunia kita dipenuhi. Dan kita yang berkemampuan ini, kalau saat suami kita berkemampuan ini, simpan duit, menabung dari awal, tahu isteri kita mengandung, simpan duit, supaya dapat berikan tempat bersalin isteri yang terbaik, doktor wanita muslimah dalam suasana Islami. Ada tak sekarang? Ada. Tak mahal tuan-tuan. 2,000 biasa, Caesar 14,000. Boleh? Bolehlah suami sekalian, abang-abang sekalian. Sebab omah kita 9 bulan tu, kulu kilih bawa perut bonyong kan. Kita berikan hadiah, berikan tempat bersalin yang terbaik. Supaya apa? Bila bi'ah salihah itu, suasana salihah untuk anak kita dilahirkan, tuan-tuan bayangkan saat anak kita keluar saja disambut dengan Allahumma salli ala Muhammad, dipasang zikir-zikir di hospital tersebut, apa jadinya? Tenang tuan-tuan.
Mudah-mudahan kalimah awal thayyibah yang awal anak kita dengar adalah selawat dan zikir. Sebab si ayah nak azan tak nak kan, segan. Tapi yang paling penting utama, anak-anak lelaki ini kita bangunkan, mudah-mudahan jadi bertanggungjawab. Si isteri dah berkorban 9 bulan, kita kumpul duit untuk pilih tempat bersalin yang lebih baik. Mudah-mudahan suasana Islamik tadi memberikan kemudahan kepada kelahiran anak kita. Itu penghargaan sebagai seorang tua keluarga. Bagaimana tuan-tuan perempuan? Kalau Ustaz dah habis, Ustaz, kilang dah tutup, nak lagi buka kilang, silakan. Okey, maknanya takdir Allah kepada kita yang dahulu kita ambil iktibar, perbaiki, tambah baik, tambah baik. Nabi sering memberikan harapan kepada umat Islam ini boleh dibentuk dengan baik. Nak nampak seorang itu berilmu bagaimana tuan-tuan? Tengok kalam semasa dia bicara. Kalau banyak kalam hikmah, berdalil dan berilmu dan akhlak yang baik, kita hormatilah dia sebagai seorang ulama yang tinggi martabat dia. Kerana yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah mengangkat darjat orang-orang yang beriman ini. Tetapi Allah angkat darjat orang yang berilmu lebih tinggi daripada orang beriman. Maknanya apa? Maknanya ilmu itu adalah kunci kepada kejayaan kita. Siapapun kita, apapun kita berilmu, insya-Allah ada tempat di dunia ini. Seorang non-muslim sekalipun dia berilmu, Allah beri tempat tak? Allah angkat darjat dia sebab ilmu dia. Kemuliaan kita dengan ilmu, tuan-tuan. Bila ilmu kita tadi kita angkat sungguh-sungguh, insya-Allah. Kita budayakan masyarakat Rosana Villa ini dengan ilmu, insya-Allah kita akan hidup dalam keadaan yang harmoni. Ada isu, ada gosip, ada seumpamanya, tabayun dahulu, sabar, tabayun, betul tak betul ni surau ni. Kata surau ni makan duit, surau tak makan duit, tuan-tuan ya. Yang makan duit orang. Maknanya apa? Surau perlukan duit, bukan makan duit. Tuan-tuan nak bersedekah, bersedekah tempat yang betul. Dan saat ini siapa yang mereka yang ahli tegar kepada mereka yang tegar pada vape dan rokok? Saya tak perlu, jangan angkat tangan, tak payah. Kita ambil iktibar bersama sambutan Rasul ini, tuan-tuan berazam. Kalaulah bajet untuk perkara tersebut kita boleh tahan berhenti rokok, kita alihkan ke tabung surau, lebih baik dan faedah. Okay? Sebab perkara tersebut tak berikan syafaat pun di akhirat nanti kecuali derma kita. Sebab mereka yang masuk neraka kalau dapat, ya Allah, bagi peluang nak balik sekejap, seketika balik ke bumi ini, ya Allah. Untuk apa? Untuk bersedekah. Dapat sesaat bersedekah itu besarnya, Masya Allah. Kerana dengan sedekah tadi, tuan-tuan, yang Nabi khabarkan kepada kita dengan sedekah tadi bukan setakat dianya melempah ruahkan rezeki kita. Dengan sedekah yang paling utama, dia mengangkat kita daripada bakaran api neraka. Ada musibah, nak elakkan musibah, bersedekahlah. Yang paling mudah, yang paling berat nak diamalkan, sedekah subuh. Kenapa, tuan-tuan? Kerana waktu subuh itu para malaikat bertukar-tukar shift. Dia tengok simpulan ni buat apa saat ini. Waktu subuh dia turun, oh dia solat jemaah subuh berjamaah di surau ini. Sebab surau ini, tuan-tuan, kita yang kena bangunkan, kita yang kena hidupkan. Jangan tunggu orang lain. Tak apa Pak Imam ada, tak apa Bilal ada. Habis kamu ke mana? Saya tak apa saja. Tak boleh, tuan-tuan. Kita kena ada cakna kesedaran, kitalah yang kena datang surau ini untuk hidupkan. Sebab alhamdulillah saya lihat suasana surau ini dalam setahun lebih saya berada di sini, saya dah hadir ke sini, memang budaya kebaikan itu masya-Allah luar biasa, tuan-tuan. Tuan-tuan, saya ceramah ke ramai lah ni. Kalau Azhar Idrus yang datang memang lempah keluar lah. Sebab saya yang datang ke dalam je, tak apa. Jadilah, tuan-tuan. Saya pergi tempat lain, tuan-tuan, lebih ramai wanita di lakinya. Tempat lain, masya-Allah. Maknanya apa? Maknanya istiqamah dalam menyampaikan dakwah. Saya nyatakan bahawa kalaulah saya menyampaikan ilmu tak ramai, tak apa, ya Allah. Mudah-mudahan dengan yang tak ramai ini, ya Allah, mereka istiqamah, bangunkan, minatkan ilmu untuk kenal Allah Ta'ala. Nanti mereka akan lahirkan generasi yang berilmu. Balik, dah ada jiwa ilmu sampai kepada anak-anak. Balik, dah seronok, sembang semua bab ilmu. Dan insya Allah, Allah memandang kita. Dan Allah akan jadikan peristiwa Taif yang Nabi, saat Nabi dibaling itu oleh batu oleh kanak-kanak yang diupah tadi, tuan-tuan, dalam keadaan cedera sekalipun, ditawarkan oleh malaikat Jibril, wahai Rasulullah, nak aku hempaskan ke gunung ke orang Taif. Jangan dulu wahai Jibril, sabar. Sabar, tuan-tuan. Mudah-mudahan kalau yang ada sekarang ini tolak dakwah aku, wahai Jibril,
Harapnya Allah gantikan mereka nanti dengan generasi yang terima Islam. Hari ini Taif, tuan-tuan pergi ke ibadah umrah dan umpamanya, ziarahlah Taif. Tempat yang berkat hari ini, Masya Allah. Itu di antara doa Nabi. Tempat yang sangat berkat. Maka saat-saat ini, tuan-tuan, kenapa dibangunkan kecintaan ini? Perlu kenal sejarah. Nak kenal Nabi, baca sejarah, hadir kelas pengajian sejarah sirah Nabawiyah. Nak kenal Nabi. Nabi ini ketika dilahirkan mengikut pandangan seorang sarjana ataupun orang ilmuwan yang saleh pada 9 Rabiul Awal, iaitu pandangan Muhammad Sulaiman Al-Mansurfuri, dan disahkan oleh seorang ahli falak, siapa nama dia? Mahmud Bashar. Tarikh yang tepat 9 Rabiul Awal bersama dengan 20 ataupun 20 April tahun 571 Masihi. 500 lepas Nabi Isa diutuskan. Beza Nabi Isa dengan Rasulullah. Maknanya apa? Tarikh itu adalah tarikh ilmiah dia. Dan jumhur ulama bersepakat tarikh yang diterima untuk sambut Maulid Rasul pada 12 Rabiul Awal. Tarikh yang diiktifak para ulama. Kemudian apa lagi? Saat Nabi dilahirkan itu, ketika berlakunya Nabi dilahirkan pada hari Isnin tersebut, tahun pertama, peristiwa tahun gajah tersebut menggambarkan bahawa indahnya Nabi dalam pandangan Al-Baihaqi, ulama Al-Baihaqi nyatakan bahawa Nabi dilahirkan terpadam api biara Majusi, yang api beratusan tahun disembah oleh orang-orang Majusi, terpadam api tersebut. Dan istana Kisra 40 tahun sebelum Nabi lahir, kerajaan Kisra Anushirwan telah tumbang. Tuan-tuan, ni 40 tahun Nabi lahir, kerajaan itu dah tumbang dah. Dan runtuhnya istana Kisra dimakan oleh bumi. Apa lagi yang lain? Maknanya apa? Mekah diberikan oleh Allah kelebihan dengan cahaya putih yang bersinar-sinar, tetapi ditolak oleh Muhammad Al-Ghazali pandangan tersebut. Itu cerita kisah. Dan Nabi lahir saja, ibu Nabi Aminah bin Wahab telah menyampaikan, minta utusannya sampaikan kepada Abdul Muttalib, iaitu atuk Nabi. Sangat gembira Abdul Muttalib saat itu, tuan-tuan, mendengar kelahiran Muhammad bin Abdullah ini. Kenapa, tuan-tuan? Kerana bapa Nabi Abdullah ini anak bongsu, anak lelaki bongsu yang dilahirkan daripada keturunan Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib pernah bernazar untuk menyembelih Abdullah ni. Kenapa, tuan-tuan? Sebab dia nazar 10, kalau ada 10 orang anak lelaki, dia bernazar untuk sembelih anak yang terakhir itu, lelaki tersebut. Maka Abdullah dipilih. Tetapi saat nazar tersebut nak laksanakan di hadapan Kaabah, ditahan oleh waris-waris daripada ibu Abdullah tadi, mencegah dia jangan disembelih. Dan juga Abu Talib pun cegah juga. Dan saat itu, tuan-tuan, dan Abdul Muttalib nyatakan bahawa apa yang perlu aku buat? Aku bernazar ini nak sembelih anak. Maka ahli bijak pandai kata bahawa, wahai Abdul Muttalib, jumpalah mereka yang boleh meramalkan. Jadi juramal, tuan-tuan, ya. Okay, ahli nujum. Nak buat apa? Maka disyorkan, wahai Abdul Muttalib, kamu kena buat anak panah. Ada nama unta, ada nama Abdullah. Kalau yang kamu panah itu nama Abdullah, kamu kena sembelih dia. Letak 10 ekor unta kali pertama. Cagar kali pertama, 10 ekor unta tepi. Tengok nama Abdullah. Pun suruh panah lagi kali kedua sampai kali ke-10, tuan-tuan. Dicagarkan 100 ekor unta. Zaman jahiliah, kalau berlaku kematian pembunuhan, wajib bayar diat kepada keluarga mangsa 10 ekor unta. Dari kisah tersebut, lepas panahan ke-10, baru keluar nama unta. Maka legalah Abdul Muttalib kena sembelih unta. Maka 100 ekor unta tadi disembelih semuanya dan diinfakkan kepada semua orang. Wahai orang Mekah, siapa nak ambil? Tak masalah sembelihan tersebut. Sembelihan tersebut dihadapkan kepada Tuhan dia. Siapa dia? Hubal. Hubal siapa? Berhala Hubal. Ini kisah dia, tuan-tuan. Abdul Muttalib ini seorang bangsawan Arab yang sangat dihormati, cukup beramal dengan ajaran Nabi Ibrahim AS, Hanif. Maka Nabi ini daripada keturunan dia sampai yang Adnan tadi, datuk moyang dia, sampai kepada Rasulullah, adalah keturunan yang sangat-sangat dihormati. Kenapa dipanggil Quraisy? Kerana moyang dia Fir, gelaran dia Quraisy. Maka orang Arab dikenali bangsa Quraisy. Dan keturunan Nabi itu tadi panggil Al-Hashimi, kerana datuk dia, moyang dia Hashim.
Hashim tu maksudnya apa? Memecahkan. Al-Hashimi ni, Hashim ini tugas dia siqayah dan rifadah, memberikan makan dan minum pada jemaah haji yang datang ke Mekah dalam musim haji. Tugas dia. Nampak tuan-tuan? Dia buat amalan bersedekah yang cakap banyak. Maka dia orang yang terawal, yang pertama memecahkan roti, nama dia jamuan dia sarid. Roti itu dicicah dengan bubur. Okey, dibubur, dipecahkan. Roti Arab keras tuan-tuan. Bukan roti gardenia, gardenia tak ada lagi. Dia roti Arab keras dipecahkan, dibagi jemaah untuk cicah dengan bubur. Maka inilah yang dilakukan oleh Hashim. Nama asal dia Amru. Dipanggil Hashim. Sebab Hashim tu memecahkan. Di gelaran. Macam kita lah tuan-tuan, ada gelaran tak kita? Ada gelaran. Macam tuan apa imam kita, apa gelaran dia? Tuan Timbalan Pengurusi. Apa gelaran Pak Imam? Rajin. Kan? Haji ya, abang haji. Okey. Macam orang Melayu juga gelaran kan? Yang tak sedapnya gelaran kita lain macam. Kampung kita ini ada Pak Mat ramai. Pak Mat mana? Pak Mat tempe. Kan? Ada apa? Pak Mat senting. Nampak macam-macam gelaran kita. Tetapi orang Arab berbangga dengan gelaran. Hashim tadi nama gelaran dia, nama asal dia Amru. Dan Fihr tadi digelar Quraisy, dan Allah iktiraf kaum Quraisy di Mekah. Dan orang Arab ini tuan-tuan yang mengikut kajian yang panjang, mereka daripada Sugalur Nabi Ismail AS. Nabi Ismail ni siapa? Anak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni siapa? Moyang kepada Rasulullah. Maknanya keturunan yang dijaga oleh Allah ini sampai kepada Adnan, sampai kepada Abdullah. Allah jaga sungguh-sungguh, kerana Abdullah ini seorang lelaki yang sangat sopan santun akhlaknya, disayangi di antara 10 orang anak-anak Abdul Muttalib. Abdullah lah yang paling disayangi oleh Abdul Muttalib dan diberikan penghormatan. Namun izin Allah Subhanahu wa taala, umur Abdullah tak lama dan wafat di Madinah ketika melakukan perdagangan ke Syam. Inilah yang kita gambarkan bahawa kisah ini kita faham bagaimanakah Allah jaga keturunan Rasulullah sampai tahap ke ayahnya, sampai tahap kepada baginda, supaya tidak ada percemuhan oleh musuh-musuh Islam. Dan hanya Muhammad bin Abdullah ini sahajalah yang Allah berikan peliharaan dengan irhas-irhas yang istimewa, dan sampai tahap dapat mukjizat lepas diangkat sebagai Rasul dan dipelihara tentang sejarah Nabi. Tak ada tuan-tuan lagi sejarah orang lain. Percayalah, kalau kita pun tak mampu nak kenal kita punya nama daripada kita sampai tahap level mana tuan-tuan? Boleh dapat tak, jumpa tak nama Timbalan Pengurusi kita? Rosli bin Sarjono bin apa lagi? Sampai Adam AS. Kalau sampai memang hebat. Kalau dia tunjuk pada saya, ni gila ni. Maknanya apa? Ada benda yang betul, ada benda yang tak sahih, yang perlukan kepada kajian. Mana bila keilmuan ini dibangunkan, digarapkan supaya apa? Supaya kita pegang sungguh-sungguh insan yang istimewa ini perlu ditanamkan dalam jiwa kita. Kita solat, kita buat nak semata-mata bersamaan dengan sunnah Nabi. Maka kita kejarlah solat berjamaah. Supaya apa? Dilahirkan masyarakat yang bersatu padu. Dan Nabi ini, dia didik sahabat Nabi dengan solat jamaah luar biasa. Budaya Arab tuan-tuan, nak jumpa, saya jumpa abang ni umpamanya first time, Sallu ala Nabi, kita peluk, cium pipi dia. Agak-agak Pak Imam nak buat timbalan. Geli-geleman tak? Geli Ustaz. Budaya Arab, peluk, cium pipi. Itu Nabi anjurkan supaya akrab. Dan Ansar dan Muhajirin bersatu. Kenapa? Keakraban. Dan kita pun buatlah juga amalan lepas solat itu, Allahumma salli ala Muhammad, salam. Salam. Yang malangnya salam, dia pandang kapet. Cantik kapet dia. Tak payah pandang wajah Pak Imam, senyum. Itu di antara budaya uruf kita yang dibenarkan. Untuk salam, pandang wajah Pak Imam, mudah-mudahan timbul kasih sayang kerana Allah. Boleh tuan haji ya? Salam pandang Pak Imam, jangan jeli lidah. Pak Imam jangan. Salam dia, pandang wajah dia, kemudian mudah-mudahan kasih sayang kerana Allah. Bukan nak jadi LGBT tuan-tuan, tak. Nak sunnah Nabi ni, yang Nabi bangunkan sahabat Nabi tadi dengan kasih sayang cukup tinggi sampai tahap Umar Al-Khattab boleh tahu apa kesukaan Ali AS. Ali AS, Ali bin Abi Talib. Kan sesat pula saya. Ali bin Abi Talib, maknanya apa? Sahabat Nabi ni akrab.
Bagaimana Uthman Ibn Affan boleh kenal pribadi Umar Al-Khattab, kenal pribadi Abu Bakar As-Siddiq. Mereka kenal akrab sebab Nabi satukan dengan solat berjamaah tadi. Mereka kalau ada permusuhan, perbalahan, sallu ala Nabi, mereka berpeluk. Sebab nak leraikan permusuhan. Sebab hidup ini hanya sementara. Kalau saya nak bergaduh dengan Pak Imam, tak untung pun. Kalau saya gaduh Pak Imam, saya dapat Mercedes, Pak Imam tak apa. Tak dapat apa-apa. Maka bila berlaku pergaduhan, tuan-tuan, kita jadi orang pertama sallu ala Nabi. Tujuannya apa? Supaya hidup kita paling tidak kita dapat ketenangan. Dengan tidak berbalah, insya-Allah ketenangan. Inilah di antara fungsi rumah Allah. Di sini tuan-tuan, fungsi rumah Allah. Datang ke rumah Allah nak berjumpa. Pertama, lama tak jumpa lah. Tapi jawatan kuasa tolong tuan kuasa jangan sindir pula. Hidup lagi kau ya. Jangan. Alhamdulillah, terima kasih datang tuan. Cium sikit dia. Supaya penghargaan dahi dia lah. Terima kasih datang tuan. Itulah yang berlaku. Ini mentang-mentang kita member tak pernah datang surau, datang menurut Rasul, dia pernah atas bawah. Macam penyamun kan. Saya pernah kena tu kan. Dia pernah atas bawah, apa hal dia ni? Nak tumpang kencing ya. Maknanya apa? Bila jawatan kuasa tadi memandang jemaah yang hadir sebagai keluarga akrab, dia akan datang kali kedua. Walaupun hanya tumpang kencing. Dia nampak kasih sayang. Oh, surau ini, rumah Allah ini penuh kasih sayang. Dia pun datang. Lama-lama dia jatuh hati. Lama-lama dia akan berikan jiwa dia untuk rumah Allah ini. Ini yang Nabi bangunkan ke atas para sahabat Nabi. Bila datang seorang sahabat, Nabi arahkan sahabat lain, tolong cari dia, tanya khabar dia. Sakit ke dia? Ataupun ada masalah ke dia? Cari dia. Bukan sound dia tuan-tuan ya. Mana Pak Imam ni? Lama tak nampak? Hidup lagi ke? Jangan sound. Itu kalimah menghina. Masya Allah Pak Imam, lama tak nampak Pak Imam, kenapa? Pak Imam rupanya masuk ward. Malanglah kalau jemaah tak tahu Pak Imam masuk ward. Jemaah kena tahu. Sampai tahap itu kita bangunkan hubungan akrab di kalangan jemaah kita. Itu sunnah Nabi. Tuan-tuan hadirin sekalian, antara intipati Rasul yang kita buat hari ini, yang perlu kita bangunkan, suburkan apa dia? Menghidupkan sunnah kasih sayang. Yang Nabi SAW bila berjumpa tadi dengan sahabat di kubur tadi, Nabi ceritakan bahawa apa? Kita juga akan kembali menghadap Allah nanti. Tetapi aku rindukan saudara-saudaraku. Siapa dia wahai Rasulullah? Kami ini kan ada bersamamu Rasulullah. Kamilah saudaramu wahai Rasulullah. Tidak. Kamu adalah sahabat aku. Ada tak zaman Rasulullah seorang Muslim yang tak dapat jumpa Rasulullah? Ada tak? Ada. Siapa dia? Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni saya akan tutup nanti penghujung dia. Maknanya apa tuan-tuan? Bila kita pun ini hidup zaman jauh daripada baginda, baginda tetap merindui kita. Nabi rindu sebab apa? Alangkah ajaibnya umat akhir zaman nanti tak pernah jumpa aku, tak pernah pandang aku, hanya tahu kisah daripada Al-Quran As-Sunnah. Dia beriman dengan aku dengan sepenuh jiwa. Allahu Akbar tuan-tuan. Kita lah tuan-tuan. Ada harapan tak kita masuk syurga? Tak ada harapan Ustaz. Sebab apa? Kita ni orang Jawa, Minang, Bugis, Minangkabau semua. Tak ada harapan. Nabi orang Arab. Ada? Tak. Takwa aja, insya-Allah. Banyakkan kita ikut sunnah Nabi, banyakkan kita beramal dengan apa yang Nabi bawa, baginda bawa, dan kita banyakkan juga berselawat kepada Nabi. Insya-Allah Nabi berikan satu kekuatan syafaat di akhirat nanti tuan-tuan. Saat kita berhadapan dengan Nabi di mahsyar nanti, orang pertama yang kita cari siapa dia? Pemberi syafaat. Ramai-ramai berduyun umat manusia jumpa Nabi Adam. Wahai Adam AS, bagilah kami syafaat wahai Adam. Wahai manusia, aku tak mampu beri syafaat kerana aku pernah melanggar larangan Allah. Carilah orang lain. Lepas Nabi Adam, jumpa siapa kita? Cari Nabi Nuh AS. Namun tak berjaya juga Nabi Nuh. Wahai manusia, aku tak mampu beri syafaat kerana ada kegagalan sedikit saat itu. Kemudian jumpa siapa lagi tuan-tuan? Jumpa Nabi Ibrahim. Tidak, Nabi Ibrahim kata, tidak, aku tak mampu beri syafaat. Sebab apa? Sebab Nabi Ibrahim pernah buat trik sikit. Saat ditanya dengan Namrus, siapakah yang hancurkan berhala? Ibrahim tak ada kapak kat tangan berhala kan. Nampak tuan-tuan, dia main trik sikit. Itu pun tidak diiktiraf oleh Allah. Siapa lagi tuan-tuan? Jumpa Nabi Musa. Pun tetap Nabi Musa pun tidak mampu beri syafaat. Sebab apa? Sebab Nabi Musa pernah menumbuk orang Bani Israel. Sebab Nabi Musa bukan Bani Israel, dia Kipti.
Dia tumbuk lelaki Bani Israel, sekali tumbukan mati. Agak-agak ni musuh tumbuk kita apa jadi tuan-tuan? Terbenam kita tujuh kaki. Ini berarti apa? Jumpa siapa lagi? Nabi Isa AS pun tak mampu nak beri syafaat. Dan akhirnya jumpa Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, barulah Nabi yang akan berikan syafaat kepada kita. Dan layaknya kita dapat syafaat Nabi, insya-Allah bila kita suburkan dalam jiwa kita kecintaan yang sangat mendalam. Apa cara dia? Rumah Allah. Datanglah rumah Allah ni. Tak kiralah sibuk tak sibuk, kita adjust masa kita. Datanglah rumah Allah. Tuan-tuan, tempat yang paling kuat kita nak dekat agama adalah rumah Allah. Masjid dan surau. Dalam rumah kita pun banyak maksiat dah sekarang ni. Dalam rumah kita pun banyak maksiat dah sekarang ni. Kenapa? Dengan TV Astro-nya, kan? Apa lagi? Dengan gadgetnya. Itu semua menghancurkan anak-anak remaja kita ni. Saya paling risau. Paling risau. Sebab benda itu akan melalaikan dia. Dan akhirnya mereka rapuh. Ada kes berlaku kan yang viral. Budak yang dua disimpan mak dia handphone dia sebab apa? Terlampau taksub sangat. Apa jadi? Dia hancurkan rumah dia, habis, tandas pecah semua. Nampak tuan-tuan, sampai tahap itu dakyah-dakyah, orang-orang non-muslim nak melalaikan umat kita ni. Adik-adik sekalian ya, kan saya dah pernah ceramah tu kan, saya campak handphone saya jauh-jauh. Sebab apa? Dia melalaikan. Tak ada apa pun handphone ni, melalaikan. Maknanya kalau adik-adik dah terjebak, tak apalah ustaz, saya nak jadi atlet wakil Malaysia ke Olimpik. Sukan apa? E-sport. Silakanlah. Tetapi itu semua tidak menjanjikan kita untuk menjadi orang yang berilmu tinggi. Selama mana adik-adik nak berbangga dengan e-sport tu? Tua berhenti tak? Tetap berhenti kan? Dah tak larat. Nak tengok komputer tak nampak tuan-tuan. Maknanya apa? Itu semua dunia yang perlu bijaksana kita gunakan untuk kebaikan. Nak minat PUBG, minat e-sport, silakan. Tapi jangan sampai tahap solat ditinggal. Jangan sampai tahap solat ditinggal. Adik nak dapat e-sport, adik janji dengan ibu-ibu, insya-Allah ibu straight A untuk ibu. Baru dapat e-sport. Boleh adik-adik? Kalau tak boleh, tinggalkan. Baca buku. Boleh? Mana boleh ustaz? Dunia cabaran ni. Betul tuan Malan? Betul? Tak ada gadget, kiamat diorang ni. Inilah masalah kami bapa-bapa ni nak tangani anak-anak ni. Bila tak adanya handphone, tak adanya gadget ini, anak-anak tak nak belajar. Kita bagi kepercayaan, belikan laptop yang mahal, terkurung dalam bilik, ingat buat apa? Dia layan K-drama pula. Yang kan belajar ilmu. Tak baca, sebab itu sangat kuat pengaruhnya, yang bimbang-bimbang akan menyebabkan jiwa umat Islam lemah dan tak mampu dengan agama ini, dipisahkan dengan agama. Na'udzubillah. Teknologi ini akan manfaat pada kita kalau kita gunakan dengan baik, insya-Allah. Untuk akhirnya tuan-tuan, sebagai akhirnya, intipati pengajaran kita menyambut Maulid Rasul, tujuannya apa? Untuk semarakkan balik perkara-perkara yang kita lupa. Daripada sibuk duduk dekat rumah bersendirian, baik hadir ke majlis-majlis ilmu ini. Pertama, dapat silaturahim. Insya-Allah sesiapa yang mewujudkan ataupun menghubungkan silaturahim, Allah akan janjikan apa dia? Keberkatan hidup dia dan juga ilmu dan juga rezeki yang melimpah ruah. Kalau berbalah dengan keluarga kita tuan-tuan, jadi orang terawal kita sallu ala Nabi. Sebab kisah balah adik-beradik ni dah dirakamkan dalam Al-Quran dah. Kisah Nabi Yusuf. Ambil aktibar. Perbalahan sesama adik-beradik ni normal. Tapi kalau berlaku tuan-tuan, kita sallu ala Nabi. Kita mengalah dahulu. Sebab bila berbalah dengan adik-beradik adalah satu bencana yang sangat menyesatkan jiwa kita. Apatah lagi dengan orang luar. Antara kaum kerabat kita dengan orang luar, utamakan kaum kerabat. Sebab apa? Mereka darah daging kita, waris kita. Dan orang luar ini juga kita hormati sebagai siapa? Sebagai seorang Muslim yang ada hak untuk kita berikan hak pada mereka. Ini yang Nabi tanamkan dalam jiwa mereka. Dan perjuangan Nabi itu pun ditentang oleh kaum kerabat dia. Itu berlaku juga tak? Berlaku. Maka segala ujian kita yang akhirnya mudah-mudahan Allah berikan kerahmatan untuk ibu-ibu sekalian. Orang pasangan, yang pertama, kurangkan merungut. Memang suami kita tak handsome macam Aaron Aziz.
Redalah. Sebab kita bukan era Fazira. Okey. Maknanya apa? Pasangan yang kita dapat lama-lama dia akan kerepot sebab apa? Tua. Itu normal. Maka redalah takdir Allah, inilah lelaki terbaik yang Allah takdirkan buat kita. Bersabar. Bagaimana sabarnya Asiyah ketika menghadap kerenah Fir'aun. Tuan-tuan perempuan ya, perempuan beruntung tak bersuamikan Fir'aun. Okey. Perempuan bersuamikan suami puan tu. Walaupun tak handsome mana pun, tapi bukan Fir'aun. Maka bersabar. Kerenah suami isteri ni biasa dalam hidup kita. Jadilah seperti Khadijah Al-Khuwailid. Saat Nabi nak sampaikan risalah dakwah, bertanya, Nabi lihat di hujung usia Khadijah ketika menyusukan anak dia. Yang keluar bukannya susu, tuan-tuan perempuan sekalian. Khadijah telah berikan semua hartanya untuk Nabi, untuk sebarkan Islam ini, dan habis harta Khadijah bersama Nabi untuk sebarkan agama. Dan yang keluarnya adalah darah daripada susuan anak tersebut. Khadijah tanya, wahai Rasulullah, apa lagi yang boleh aku sumbangkan? Andai harta aku telah habis Rasulullah, dan aku tak mampu lagi ya Muhammad. Apa lagi ya Muhammad yang aku sumbangkan untuk agama Islam ini Muhammad? Kalaulah boleh tulang temulang ini wahai Muhammad, seluruh tubuh aku ini aku pasrahkan, aku pajakkan untuk agama Allah ni, kau ambillah jadi jambatanmu wahai Rasulullah. Hebatnya tuan-tuan perempuan, itulah wanita syurga yang Allah janjikan syurga tuan-tuan perempuan sekalian, ibu-ibu sekalian. Ambillah keteguhan Khadijah Al-Khuwailid yang bersuamikan seorang Nabi, berkorban seluruhnya harta, hilang, tak ada apa-apa dah. Tetapi Khadijah kekal bersama Nabi. Apa intipatinya? Kalau suami kita tak mampu berikan apa-apa tuan-tuan perempuan sekalian, tak mampu berikan pokong ke, tak mampu berikan habis jual, bersabar. Okey? Bersabar. Jangan paksa suami bagi. Apa yang suami ada, bersabar. Ya ke ustaz? Suami ni bukan percaya sangat, dah kaya kan lupa kita ustaz. Pula dah. Bersabar. InsyaAllah apa yang kita usahakan, keyakinan atau kepercayaan diberikan kerana Allah, Allah akan bantu kita jalan yang baik, yang terbaik untuk kita. Suami ini adalah tempat redha Allah bagi kita. Dan suami tadi perlu cari siapa? Redha mak ayah dia. Kalau tak dapat, dia sendiri pun terhumban ke neraka. Mudahnya seorang wanita masuk syurga, taat pada Allah dan Rasul dan suami. Taat, tak kisah pun. Taat sungguh-sungguh. Kurangkan merungut, jangan kita mengungkit-ungkit. Walaupun dah 40 tahun dulu. Lupakan. Semua kejahatan pasangan, lupakan. Ambil kebaikan dia, hargai dia. Okay, tuan-tuan ya? Ambil. Ini intipati dia yang diajar oleh Khadijah Al-Khuwailid. Termasuk Aisyah radhiyallahu anha. Mengajar kita bagaimana kita jadi seorang isteri yang baik. Aisyah muda lagi saat Nabi wafat. Bertahan Aisyah kerana Ummul Mukminin diharamkan berkahwin lepas Nabi wafat. Dan Aisyah buat apa? Banyakkan menghafaz hadis dan menyampaikan kepada para sahabat dengan ilmu. Kalau boring-boring tuan-tuan, carilah ilmu. Jangan cari K-pop, jangan. Cari ilmu. Ada majlis ilmu. Oh, dengar majlis ilmu. Bang, minta izin bang, nak pergi majlis ilmu hujung minggu, datang ramai-ramai. InsyaAllah hidup jiwa kita. InsyaAllah untuk para ibu sekalian. Jadilah ibu yang membanggakan supaya anak-anak depan kita ini jadi pahlawan-pahlawan hebat untuk agama kita, dan dialah jambatan kita masuk ke syurga insya-Allah. Dan yang kedua, untuk akhirnya, kisah Uwais Al-Qarni sebagai intipati yang saya nak wujudkan, mudah-mudahan jadi iktibar buat saya. Yang alpa lalai sampai tahap ada ketikanya cintakan Nabi itu hilang. Na'udzubillah. Uwais Al-Qarni ini, nama benarnya Uwais bin Amir bin Juz'an Al-Qarni, itu dia punya gelaran dia. Sebab dia tinggal di Qarn. Al-Qarn. Di mana? Di Yaman. Sepadan Yaman ke Mekah 590 km. Sepadan Yaman di Qarn tu lebih lagi. Dan Uwais Al-Qarni ini Allah berikan satu kisah tabi'in yang cukup luar biasa. Imam Az-Zahabi menyatakan bahawa Uwais Al-Qarni adalah seorang tabi'in yang sangat zuhud hidup dia. Dan Allah berikan kelebihan Uwais Al-Qarni, doanya makbul tanpa hijab. Dan Nabi pesan kepada Abu Bakar As-Siddiq, Nabi pesan kepada Umar Al-Khattab dan Sayyidina Ali, kalau jumpa Uwais ini, Uwais Al-Qarni, Uwais bin Amir ini, jumpa dia, mohon doakan kamu diampunkan dosa. Uwais Al-Qarni doa dia makbul. Siapa Uwais ni? Uwais hidup zaman Nabi, tapi duduk di Yaman dan beriman kepada Nabi.
Uwais dikurniakan seorang ibu yang tua yang dah uzur. Cinta Uwais kepada Nabi walaupun tak jumpa Nabi macam kita ni. Tak pernah jumpa Nabi tapi beriman dengan ajaran Nabi. Hebat tak hebatnya Uwais Al-Qarni ni? Dan Uwais Al-Qarni ini cintanya sangat tinggi dengan Nabi. Satu hari ibu dia berkata pada Uwais, "Wahai Uwais, kita ni tak ada harta. Tapi ibu berhajat nak tunaikan ibadah haji." Maka setahun sebelum tibanya waktu musim haji, Uwais Al-Qarni membuat persiapan. Apa yang dia buat? Dia cari seekor lembu yang beranak lembu 20 kilogram dan letakkan di atas puncak bukit dia punya kandang dia. Setiap hari Uwais akan ambil anak lembu tadi, buat turun bawah dan dipikul naik atas setiap hari. Itu pekerjaan Uwais Al-Qarni. Dan cukup tempoh 6 bulan atau 8 bulan ikut riwayat, lembu dia sampai tahap 100 kg. Dan dia pikul lagi 100 kg. Dari bawah naik ke bukit, ke kandang lembu. Bawah naik ke bukit. Hari-hari dia praktis. Niat dia apa? Nak kuatkan otot dia. Nak kuatkan otot dia untuk apa? Untuk pikul ibu dia yang sakit, tunaikan ibadah haji ke Mekah, jarak dia lebih 600 km. Maka Uwais Al-Qarni ini Allah berikan kelebihan kisah ini. Dia pikul ibu dia dari Yaman berjalan kaki. Kalau kita tuan-tuan agak-agak nak pergi Melaka esok, apa yang kita buat? Kita nak jalan kaki boleh? Pengurusi boleh? Pengurusi? Rombongan pengurusi bersama jawatankuasa jalan kaki ke Melaka? Boleh? Mati pengurusi. Naik bas kan? Jadi Cik Kiah juga naik bas. Maknanya apa? Uwais Al-Qarni berjalan daripada bumi Yaman Al-Qarni tadi sampai ke Mekah lebih 600 km tuan-tuan, dukung ibu dia. Badan dia dah tough dah. Sepanjang buat tawaf, mabit di Mina sampai tahap di Arafah, Uwais dukung ibu dia. Safa dan Marwah, Uwais dukung ibu dia. Dan ibu tanya, "Wahai Uwais, apa yang kau doakan di hadapan Kaabah?" "Wahai ibu, saya doakan Allah ampunkan dosa ibu semuanya sekali. Habis untuk engkau tak ada apa ibu." Kenapa Uwais? Kalau Allah ampunkan dosa ibu dan ibu masuk syurga, Uwais sebagai anak yang baik, insya-Allah masuk syurga juga. Allahu Rabbi. Kisah ini memberikan inspirasi tuan-tuan. Seorang anak lelaki yang taatkan ibu dia dalam keadaan sakit, insya-Allah yakinlah wahai adik-adik sekalian, anak-anak muda sekalian, kalau kita taatkan ibu kita, insya-Allah syurga milik kita. Siapa yang berpeluang jaga ibu, jangan merengut. Yang tak ada harapan jaga ibu memang sedih sangat-sangat. Kalau ibu sakit, jangan bagi orang lain jaga, kita jaga. Anak-anak ada peluang jaga ibu, jangan tolak. Uwais Al-Qarni, insya-Allah Allah berikan kelebihan sebab apa? Taatkan ibu dia. Anak soleh kalau tak taatkan ibu bukan anak soleh nama dia. Maka Uwais Al-Qarni, Allah makbulkan doa dia sampai tahap Rasulullah katakan pada Umar dan Ali, "Wahai Umar dan Ali, kau minta doa Uwais Al-Qarni ini." Tak ada hijab. Allahu Rabbi. Sampai satu tahap ketika Uwais lepas habis umrah, habis haji tersebut, ibu dia tahu Uwais ini ada sakit apa? Sakit sopak. Sakit sopak ni yang putih-putih dia punya kulit dia, satu badan dia. Maka ibu kata, "Wahai Uwais, kau mintalah dengan Allah supaya baik penyakit kau." "Tidak ibu, aku redha dengan takdir Allah wahai ibu. Allah yang takdirkan aku sakit ini, aku segan nak minta." Sampai tahap itu takwa dia pada Allah, redha daripada Allah Uwais Al-Qarni. "Wahai Uwais, kau nak masuk syurga atau tidak? Kalau kau tak nak dengar cakap ibu kau," nampak? Maknanya ibu dia ugut sampai tahap itu. Baru Uwais Al-Qarni, "Ya Allah, kerana ibu aku suruh ni ya Allah, kau beri kesembuhan pada penyakit sopak aku." Maka saat itulah baru Allah makbulkan doa dia, sebab ibu dia suruh, bukan dia minta. Kalau kita tuan-tuan sakit, "Ya Allah teruknya aku ni ya Allah," kan? Sampai tahap kita nampas dinding ni. Tapi Uwais Al-Qarni tinggi, dia punya iman dia, redha dia. Sampai tahap dia minta izin pada ibu dia, "Wahai ibu, Uwais nak pergi jumpa Rasulullah dekat Madinah. Boleh tak ibu?" Minta izin. Anak lelaki minta izin ibu dia. Apatah lagi ada anak perempuan, anak gadis nak kahwin nanti, jangan tinggalkan wali kamu. Ayah, jangan tergamak nak kejar abang Tesla pergi ke Siam. Jangan. Selagi wali ada, pastikan wali bagi restu kita kahwin. Termasuk anak-anak yang bujang. Jangan tinggalkan ayah dan juga ibu kamu. Minta restu.
Nak pilih pasangan, tanya dulu ibu dan ayah. Walaupun kamu suka siapa, artis, tanya ibu dan ayah. Boleh tak boleh ibu? Sebab nak matchingkan dengan ibu kita, supaya pasangan kita boleh bantu kita jaga ibu kita. Boleh abang-abang sekalian? Boleh? Itu sepatutnya. Ibu dah dengar dah? Boleh. Tolong rakam ibu ya. Nanti balik dengarkan bang, janji dah. Maka apa akhirnya tuan-tuan? Maka Uwais Al-Qarni diizinkan ibu, wahai Uwais, kamu nak pergi Madinah, di Yaman ini, kamu berjumpa Rasulullah, ibu izinkan. Tetapi ibu sakit-sakit badan, tolong balik segera lepas selesai jumpa. Maka Uwais berjalan sejauh 600 km pergi ke Madinah. Sampai di Madinah, Rasulullah tak ada. Pergi ke medan perang. Yang sambut Aisyah radhiyallahu anha. Wahai saudara, apa urusannya? Ada buat bertemu janji tak? Tak ada. Minta maaf saudara, Rasulullah pergi berperang. Hampanya Uwais Al-Qarni rindu teramat sangat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, sampai tahap itu tuan-tuan, menahan jiwa dia. Uwais Al-Qarni ini sampai Madinah tak jumpa baginda. Kalau tuan-tuan pergi umrah, jangan tak lawat makam Nabi. Uwais jauh berjalan. Yang pergi ke umrah, pergi haji, ziarah makam Nabi. Kerinduan Uwais Al-Qarni ini, Masya Allah, Allah rakamkan sangat mendalam dengan riwayat-riwayat yang sahih. Uwais hampa sangat, teramat sangat hampa dan balik semula kerana ibu dia. Pergi Madinah cintakan Nabi, tak jumpa Nabi, balik semula ke Yaman kerana ibu dia. Maka Uwais Al-Qarni ini Allah angkat darjat dia. Maka intipati sambut Rabiul Awal dengan Maulid Rasul, untuk semarakkan jiwa kita cinta teramat sangat pada baginda. Mudah-mudahan kasih kita pada Rasulullah tak terputus di sini. Kita boleh berselawat sesuka hati kita, tapi serapkan jiwa kita, ya Allah, ya Rasulullah, terlampau rindu sangat ya Rasulullah, terlampau rindu sangat. Mudah-mudahan adalah pandangan Nabi di akhirat nanti untuk syafaat kita. Ini matlamat kita buat majlis ini tuan-tuan, untuk semarakkan kasih dan cinta pada Nabi. Abaikan suara-suara sumbang di luar sana yang mengarut itu tuan-tuan. Terus raikan kelahiran Nabi ini, mudah-mudahan Allah rahmati kita. Ini sajalah cara yang kita ada tuan-tuan. Berdoalah, mudah-mudahan Allah berikan kerahmatannya, kita boleh bermimpi Nabi walaupun hanya seketika, insya-Allah. Buat akhirnya saya mohon maaf sekali lagi, ada penyampaian yang saya sampaikan tak menyampaikan maksud, ada manfaat. Teruskan banyak berselawat pada Nabi, mudah-mudahan Allah rahmati dan berkati kita. Kerana hanya inilah saja caranya untuk kita terus erat dan rapat mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan perhimpunan kita ini Allah rahmati dan berkati, dan ini jugalah Allah jadikan syahadah di akhirat nanti untuk dapat syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Saya mohon maaf sekali lagi dan terima kasih pada pihak Jatuh Surau bagi ruang dan kesempatan untuk berkongsi bersama. Di samping kita bergelak ketawa, mudah-mudahan Nabi rindukan kita. Dan siapa juga yang untuk terus berjuang untuk agama ini, pastikan rumah Allah ini hidup 24 jam tuan-tuan. Kitalah orangnya. Jangan tuding dari ke orang lain, kitalah orangnya. Pastikan kita punya pemikiran apa dah berlaku di surau, surau perlukan apa, surau perlukan duit, kita dah keluarkan duit kita untuk surau ni tuan-tuan. Inilah tempat yang dirahmati dan berkati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Sekian dahulu dari saya mohon maaf sekali lagi, hingga jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.